Sebab bawa lah kena. Ini bawa longkang-longkang pun tunjuk. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Saya doakan anda mudah-mudahan terbaik. Mudah-mudahan kita semua terbaik. Allahu akbar. Alhamdulillah. Hari ini hari Sabtu. Mungkin ramai daripada kita sedang disibukkan dengan pelbagai majlis. Dah boleh kan? Sekarang ada majlis kerja kahwin, ada majlis akad nikah, ada majlis kekah. Subhanallah. Inilah keindahan kita hidup di Malaysia. Apapun railah kan? Dijemput tu hadir. Hadirlah dengan niat kerana Allah. Bukan niat nak tengok pelamin orang. Kan? Niat nak tengok macam mana ramai tak orang datang. Bukan macam tu. Dalam hidup ni, setiap ruang yang Allah bagi, kita nak zahirkan kecintaan kita pada Allah SWT. Jadi, kita nak buat semuanya kerana Allah SWT. Faham ke faham sahabat? Kita hadir majlis kenduri orang bukan nak cek makan sedap tak sedap. Ini kambing, dah sedap kambing kan? Tapi lihat pula, tak load pula. Apa tuan rumah masak kambing pun tak kerti, hanyir, apalah. Jangan. Kan? Ada keburukan, senyap. Diamkan diri kita. Nampak kan? Banyak kita bicara buruk orang, kita takut-takut buruk kita di hadapan Allah. Faham ke faham tu? Banyak kita menghina orang, takut-takut terhina kita di hadapan Allah SWT. Subhanallah. Nampak tak? Benda yang 10-15 minit akan menjadi lama nanti di akhirat. 10-15 minit kita bercerita tentang orang, tapi balasannya di akhirat, subhanallah, sangat lama. Buat apa? Bijaklah dalam urusan buat pelaburan untuk akhirat kita. Kita pergi majlis orang, ada kenduri kendara orang, kita pergi, tak kisahlah. Kan kalau kita dapat cendera hati ke tak dapat ke, kita pergi, dah pergi makan semua, dah hulur duit semua, balik mungkin tuan rumah terlepas pandang. Bila kita balik, tak ada buah tangan, tak ada cendera hati. Kan? Jangan kecil hati. Kita datang ni bukan kerana cendera hati. Kita datang bukan kerana nak hadiah dia. Kita datang nak raih majlis dia. Subhanallah. Faham ke faham tu? Jadi dapat tak dapat tak apa. Saya pernah pergi satu majlis. Kan? Orang yang jemput saya ni, dia raih lah kita. Tapi saya tengok kakak dia, berkira. Kan? Mana-mana hadiah yang mahal tu di selected person lah kan. Okey, kita faham. So, saya punya sahabat ni nak bagilah hadiah tu. Tapi kakak dia marah. Tak boleh. Kan? Kita jangan kecil hati kalau kita tak dapat hadiah yang istimewa. Sebab kita ni bukan pun istimewa di hati manusia. Kita nak jadi yang teristimewa di sisi Allah. Faham ke faham? Kalau orang tak raih kita dengan baik tak apa. Kita raih orang. Orang tak raih kita tak apa. Kedatangan kita orang tak sambut tak apa. Kita ni bukan YB. Kita bukan kerabat. Kita bukan somebody. Kan? Kadang-kadang kalau kita renung-renung tengok kat depan cermin, kita ni lebih pada somebody. Bukan somebody. Somebody. Faham tak? Kan? Jadi jangan marah kalau orang tak raih kita. Jangan marah kalau orang tak pandang kita. Kita datang, kita kata pada isteri kita, tengok tu, kita datang jauh-jauh, dia bukan sambut kita. Dia bukan, tuan rumah tu sibuk. Tuan rumah ni kadang terlepas pandang. Ramai orang, awak datang pada pack time. Kan? Waktu pukul 12 tu penuh orang. 12.1, waktu azhar. Zuhur, lagi ramai. Lagi zuhur tu lagi ramai orang. Kan? Jadi awak datang mungkin terlepas pandang. Jangan kecil hati. Ada kadang-kadang kerja kahwin ni kalau buat kat dewan lain, pintu masuk pintu keluarnya sama, kan? Tetapi kalau buat di halaman rumah, kan kadang-kadang dia ada pintu sana, pintu situ, kadang-kadang boleh masuk macam-macam ruang kan. Jadi janganlah terkecil hati dengan tuan rumah. Kan? Baik sangka dengan mereka. Jangan. Kan? Anda kalau pernah ada majlis, anda sedar tak terkejar kita. Tak termenang kita. Nampak tak? Semua orang kita nak raih. Bukan tak nak. Kita bukan pilih-pilih. Bukan YB datang kita sambut kat kita, orang lain kita biarkan. Tidak. Kita sedar bahawa tuan rumah nak buat yang terbaik. Sebab tu dia buat persiapan hebat. Kan? Tetapi dia adalah manusia biasa yang mungkin terlepas pandang. So tolonglah. Hari ni hari Sabtu, besok hari Ahad. Ada banyak majlis
Majlis dah mula berjalan, majlis perkahwinan, akad nikah, keka, kenduri, kendara dah mula berjalan beroperasi. Jadi saya minta jasa baik semua follower saya, railah sahabat-sahabat kita, railah teman-teman kenalan kita, kan. Janganlah kita datang bawa cerita, jangan kita datang bawa gosip. Datanglah dengan baik, baliklah dengan baik. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan, sebab dalam hidup kita, kan, Allah sedang memandang kita. Jadi janganlah kita sibuk-sibuk nak mandang orang lain. Allah kirim kita rezeki yang sangat banyak, subhanallah. Mensyukurilah rezeki yang Allah bagi. Luasnya rezeki Allah sampai kita terlepas pandang untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mensyukuri rezeki-rezeki. Mungkin kita nampak rezeki itu pada rumah yang besar, pada anak-anak yang pandai, rezeki itu pada kerja dan pendapatan yang mantap, yang hebat. Tetapi kita lupa ada banyak lagi rezeki yang Allah bagi, tapi kita terlepas pandang. Ada banyak rezeki yang Allah telah kirim kepada kita, tapi kita lupa nak mensyukuri rezeki-rezeki yang Allah bagi pada kita tu. Subhanallah, satu kita ni banyak masa bercakap tentang hal orang, banyak masa kita mengumpat orang, banyak masa kita menceritakan kisah hidup orang, sedangkan kisah hidup kita akan diceritakan di hadapan Allah SWT nanti. So jangan kita menzalimi diri kita. Itu paling penting lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sesungguhnya sedang menzalimi diri kita. Jadi kita minta pada Allah, mudah-mudahan kita tidak menzalimi diri kita. Kan? Sebab tu banyaklah bersyukur ke atas nikmat Allah. Allah banyak bagi kita rezeki. Sebentar tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah bagi kita banyak sangat rezeki. So syukurlah. Syukur. Anda sedang tengok live saya ni. Anda tengah live. Ini rezeki juga. Berapa ramai orang tak direzekikan untuk hadir dalam majlis ilmu seperti ini. Mereka sedang main handphone. Anda sedang pegang handphone. Rezeki anda, Allah rezekikan anda. Walaupun pegang handphone, tapi anda hadir majlis ilmu. Anda sedang dengar satu yang baik. Kan? Tapi ada orang pegang handphone yang mungkin lebih mahal daripada handphone anda, tapi sedang tengok video lucah. Yang sedang tengok video-video. Kan? Tengah tengok cerita Bollywood, cerita Hollywood. Entah apa-apa cerita. Pada waktu sepagi ini. Pada waktu awal-awal ni. Kan, dah tengok drama sini, malam tadi terlepas rekod, tengok balik pagi ni. Subhanallah, ini rezeki anda. Anda hadir majlis seperti ini, anda hadir dalam pertemuan ini rezeki. Nampak tak? Subhanallah. Dan anda ada masa pagi tadi anda terpilih. Subhanallah, pagi-pagi tadi anda terpilih yang lelaki, anda hadir ke masjid. Subhanallah, itu rezeki yang Allah kirimkan. Allah nak jumpa anda, maka Allah rezekikan satu pertemuan yang sangat indah. Pagi-pagi tadi Allah rezekikan anda dengan kesihatan. Allah rezekikan motor boleh start pula. Allah rezekikan. Ada orang nak pergi masjid, motor tak boleh start. Masjid jauh, bukan dekat. Nak start motor tak boleh. Ada orang pagi-pagi tadi cari kunci, macam nak gila cari kunci tak dapat. Allah tak rezekikan dia hadir ke masjid. Dia nak sangat tapi Allah tak rezekikan. Nampak tak? Dia sihat. Dia boleh pergi masjid, dia sihat. Tapi Allah tak rezekikan dia hadir ke masjid. Kan? Sebab cari kunci tak dapat-dapat. Malam tadi anak dia pakai. Kan? Dan mana anak letak? Kejut anak macam nak gila, tak bangun-bangun. Anak bujang balik pukul 3, pukul 4, baru start nak tidur. Memang tak boleh bangun. Kita pun mengamuk-amuk. Nampak Allah tak rezekikan kita. Ya, subhanallah, nampak tak? Betapa banyak orang tadi pagi-pagi Allah rezekikan dia hadir ke masjid, tapi ada orang tak dapat, sahabat-sahabat, tak dapat. Kan? Ada orang dikunci mangga kat pagar dia. Nak buat keluar kereta, mangga pula kunci. Pergi cari kunci mangga tak dapat-dapat. Betul. Ia boleh berlaku. Kadang-kadang depan mata je kunci, tak perasan. Dah habis, orang dah habis subuh, dah habis, kita pun terpaksalah semayang kat rumah dengan penuh kekesalan, dengan penuh kesedihan, semayanglah kat rumah. Kejutlah anak-anak, anak bini solat jemaah, kan? Itu pun rezeki juga. Kita direzekikan untuk solat jemaah satu keluarga. Kita tak direzekikan untuk solat jemaah, solat subuh berjemaah di masjid tadi. Bukan kita tak nak, tapi kunci mangga entah mana letak. Rupa-rupa ada, kan? Dalam seluar tadi, kita sangkut. Malam tadi kita balik lewat, kan? Kita balik daripada masjid, semua anak semua dalam rumah, kan? Kita membuka pintu pagar, kita lockkan balik pump, kita ambil, kita masukkan jubah kita. Kita bergantung. Pagi ni pakai jubah lain. Tapi oleh kerana Allah tak rezekikan kita pergi masjid, maka kita tetap cari mana rupanya dalam jubah je. Subhanallah. Kan? Nanti lambat. Kan? Pagi ni anda bangun, ada tak nak cerita hal orang? Pagi ni anda bangun, ada tak anda gosip? Pagi ni anda bangun, ada tak syair? Apa Yasir? Ada tak? Pagi ni kau bangun-bangun pagi kau kutuk orang, ada? Kan? Pagi-pagi ni kau bangun kau kutuk Pak Riz. Pagi-pagi ni kita bangun ni kita WhatsApp orang, kutuk orang, ada? Maka bersyukurlah Allah rezekikan kita hati yang baik. Pada pagi ini Allah rezekikan kita hati yang baik. Hati yang tak ada dengki, tak ada iri hati, tak ada cemburu, tak ada marah, tak ada dendam, tak ada geram.
Pagi-pagi tadi ada orang bangun-bangun pagi dah geram. Dapat mesej menyakitkan hati. Dia balas pula. Nampak tak? Pagi-pagi hati dah rosak. Pagi-pagi kan Allah tak rezekikan dia hati yang baik. Subhanallah, ruginya. Kan betapa kita mudah-mudahan tergolong dalam golongan manusia yang Allah jaga hati dia. Allah jaga hati dia. Allah jamin hati dia. Ya Allah, kita nak macam tu sahabat. Kita cuba sedaya upaya untuk pastikan hati-hati kita ialah hati kerana Allah. Subhanallah, tolonglah sahabat. Nampak tak? Kita kena gerakkan diri kita. Sebab tu ada orang bangun-bangun pagi dah bergaduh suami isteri. Nampak tak? Tapi kita betapa kita bersyukur bangun pagi tadi tak bergaduh pun. Bukankah itu rezeki? Kan? Bukankah itu rezeki? Ya, mungkin kita tak direzekikan minum sarapan pagi bersama, tapi kita bangun tadi, kita direzekikan melihat wajah isteri kita. Kita direzekikan melihat wajah suami kita. Bukankah itu rezeki? Berapa ramai orang yang Allah telah tarik nikmat memandang wajah isteri? Isteri dah meninggal. Berapa ramai orang yang Allah telah tarik nikmat memandang suami? Suami dah meninggal sahabat. Bukankah itu rezeki? Nampak tak bangun pagi, nampak wajah isteri, nampak wajah suami. Itu rezeki mahal tu sahabat. Kita mungkin hilang kerja. Kita mungkin kena buang dalam zaman PKP ni. Kita mungkin tak ada pendapatan. Tapi bangun-bangun pagi nampak muka isteri. Itu rezeki sahabat. Berapa ramai orang pendapatannya besar. Puluh-puluh ribu gajinya. Bangun pagi tak nampak rezeki, tak nampak isteri. Bangun pagi isteri tak ada sebelah dia, dah pergi kerja. Awal-awal dah pergi kerja. Kejut suami tak bangun-bangun. Kita bangun tengok tak ada isteri kat sebelah kita. Tak ada suami sebelah kita. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Betapa kita sepatutnya mensyukuri nikmat rezeki yang Allah bagi. Memandang isteri, memandang suami, memandang anak-anak, itu semua rezeki sahabat. Berapa ramai orang bangun pagi tadi, anak-anak tak ada dalam rumah. Anak bujang tak ada dalam rumah. Kan? Maksudnya malam tadi tak balik-balik. Kan? Tapi kita balik, kita kat rumah ni tadi nak keluar subuh tadi, nak keluar pergi kerja, kan? Atau nak pergi nak beli roti canai untuk sarapan pagi keluarga kita. Allah rezekikan kita melihat wajah anak-anak kita. Subhanallah. Engkau pergi beli roti canai tadi kat kedai mamak ke, kedai mana ke, Mak Emun ke, Kak Mak Jah ke, engkau beli kedai roti canai ni, Allah rezekikan kau untuk dapat nikmat makan roti canai. Engkau tahu tak berapa ramai orang kat hospital tu nak sangat makan roti canai, doktor kata tak boleh. Nak sangat kena teh tarik, doktor kata tak boleh. Nampak tak betapa kita walaupun sekeping roti canai, kan, tapi itu rezeki kita pada pagi ni. Nampak tak, dapat nikmat makan roti canai itu dah besar dah. Kan? Ada orang nak makan roti canai tak dapat. Kan? Kemunan dia. Faham tak? Nak sangat makan tak sempat sebab sibuk sangat kat pejabat. Sampai sarapan pagi pun terlepas. Betapa anda, walaupun hanya sekeping roti, anda direzekikan makan sekeping roti itu. Kan? Sedangkan ada orang sekeping roti pun tak dapat. Nak makan, bukan nak makan, nak tengok roti pun tak dapat. Betapa kita sebenarnya terlalu banyak kita singkirkan rezeki yang Allah bagi untuk mensyukuri rezeki-rezeki tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tuan-tuan puan, kalau anda nak pilih, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kan, kita yang memilih takdir kita. Kita yang menentukan takdir kita. Kan? Sahabat-sahabat tanya dalam satu peperangan, dalam satu keadaan di mana Taun menyerang dan tentera Islam terperangkap dalam kawasan tersebut, maka sahabat-sahabat berbicara, kan, bermuzakarah, bermusyawarah, kan, macam mana keadaan sekarang. Sayyidina Umar memberi arahan keluar, kan, supaya mereka tak terkena penyakit Taun tu. Penyakit Taun ada di suasana. Tentera Islam ni kalau gerak terus mungkin terkena keluar. Kan? Maka ada sahabat bertanya, ya Umar, adakah kita lari pada takdir? Umar kata, kita tidak lari pada takdir, tapi kita memilih takdir yang lebih baik. Kita tak lari pada takdir, tapi kita memilih takdir yang baik. Kalau pagi tadi solat Jumaat, minta maaf, kalau solat subuh, kan, kalau anda mampu gerakkan motor anda pergi masjid, bukankah anda yang mencari takdir begitu? Tapi kalau anda tarik selimut tidur, pasang aircon lagi kuat, bukankah anda yang mencipta takdir macam tu? Anda ada peluang untuk pergi subuh, tapi anda tak pergi, kan? Bukan jauh pun surau kat rumah, kan? Tapi tak nak pergi. Kan? Tak nak pergi. Dia pilih takdir itu. Kan? Sedangkan dia boleh buka pintu, surau tak sampai 100 meter. Nampak tak? Kan? Waktu tak solat sampai pula kat surau. Faham tak? Waktu tak solat sampai pula kat surau. Tapi waktu solat tak sampai. Tak ada kena-mena lah yang hidup dan mati. Kan? Siapa yang kena tu simpati lah. Faham ke faham? Kan? Faham ke? Kan? Kita yang cipta takdir tu. Kan? Kata Sayyidina Umar, kalau kamu mengembala kambing, kan, adakah kamu akan letakkan kambing kamu di tempat yang penuh dengan rumput untuk diragut atau di kawasan yang kering kontang? Tentulah kamu memilih rumput yang banyak, yang subur. Maka kamu sedang mencari takdir yang lebih baik. Nampak tak? Pagi-pagi ni kamu nak pilih masjid ke nak pilih tidur? Kamu pilih tidur. Kamu mencari takdir untuk tidur. Tapi kalau kamu pilih untuk masjid, kamu mencari takdir untuk pergi masjid. Jadi waktu sekarang kamu kata, alhamdulillah aku ditakdirkan pagi tadi pergi masjid. Nampak tak? So kita kena gerak. Siapa pilih kawan kita?
Kan rezeki kita dapat kawan-kawan yang baik. Nampak tak? Dapat kawan-kawan yang mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan tentang kematian, mengingatkan kita syurga neraka, mengingatkan kita tentang Rasulullah SAW adalah rezeki yang besar. Berapa ramai orang dapat macam tu. Saya ada seorang kakak ni. Dia tak pernah miss. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dia tak pernah miss. Setiap hari dia akan hantar saya sekurang-kurang 1 hadis. Tak pernah. Kan? Pernah satu ketika dia berhenti sekejap. Saya kata, Kak, hantarlah balik. Baik, hantar balik. Nampak tak? Kan? Dia hantar. Setiap hari dia hantar. Sedangkan dia bukan siapa-siapa. Tapi dialah kenalan saya. Yang saya berkenal secara kebetulan. Kemudian dia ambil nombor telefon saya. Rupanya untuk hantar hadis setiap hari. Kakak ni berdakwah sangat simple. Dia dakwah sangat mudah. Maka saya direzekikan kawan yang baik. Saya direzekikan insan yang hebat dalam hidup saya. Sebab dia setiap hari hantar hadis. Secara tak langsung, saya telah memaksa diri saya untuk baca satu hari satu hadis. Nampak tak? Sebab dia hantar, bila orang hantar WhatsApp, kita tengok kan? Kita baca betul kan? Maka saya, secara tak langsung, saya membaca hadis. Maka secara directnya, kakak tu dapat pahala daripada apa yang saya baca. Subhanallah. Kalau saya amalkan, subhanallah. Nampak tak? Jadi banyak orang kata susah nampak benda baik hari ni. Apa susah pula? Doakan orang susah ke? Nampak tak? Fikir tentang bagaimana nak bantu orang tu tak susah. Subhanallah. Nampak tak? Ni, Pak Aris ni buat live sekarang macam live sekarang ni. Kan? Di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adabiyah. Setiap hari Pak Aris bagi tahu. Tak pernah miss. Kalau anda nak bersedekah, masuk kat FB Pak Aris. Kat mana tu Pak Aris? FB Pak Aris. Kat situ ada Senang Pay. Anda boleh bersedekah serendah RM2. RM2. Tahu tak berapa banyak golongan marhain, golongan bawahan, orang miskin, ibu tunggal, orang susah, tapi tetap nak bagi Pak Aris. Bukan Pak Aris, Madrasah Pak Aris RM2. Kadang-kadang kita sebab sedih. Yang kaya-kaya ni bertangguh. Semalam datang seorang sahabat. Bercerita tentang usaha dia untuk bantu madrasah. Dengan konsep sistem hibah. Dia kata, saya banyak kawan kaya. Saya bercerita, diorang cerita debat-debu. Bila saya ulur je projek saya untuk derma madrasah, semua terkejut. Ada yang mati mengejut. Yang ada hilang daripada peta persahabatan. Kan? Sebab nanti nampak saya je, dia nampak madrasah. Nampak saja saya, mesti minta madrasah. Nampak je saya, mesti nak minta bantuan. Mesti nak minta sumbangan. Nampak tak? Betapa kita tidak bersyukur. Ada kawan-kawan yang sentiasa ingatkan kita untuk bersedekah. Faham tak? Bila nampak muka Pak Aris, mesti nak minta sumbangan. Betapa anda sepatutnya bersyukur. Ada orang macam saya yang ingatkan anda, dah bersedekah tak? Mak Ngah dah bersedekah? Pak Ali dah bersedekah pagi ni? Kan? Sahabat-sahabat saya dah bersedekah tak pagi ni? Belum lah Pak Aris, pergi kat Senam Pay bayar. Masuk RM2 tu sedekah, niat sedekah. Subhanallah. Niat nak sedekah untuk mak ayah, arwah mak ayah. Subhanallah, RM2 je. Kan? Yang banyak duit lebih lah. Subhanallah. Allah masal ya Muhammad wa Muhammad. Faham ke faham? Ini perjuangan kita. Ini cabaran kita bila kita tak nampak yang banyak benda Allah rezekikan kita. Tapi kita nampak mesti duit, mesti sihat, mesti kaya, kereta besar, rumah besar. Bukan tu saja. Rezeki Allah terlalu banyak. Kan? Ada mak bapak sakit tu rezeki. Mak bapak sakit tu rezeki. Pasal apa Pak Aris? Rezeki pula mak bapak saya sakit. Rezeki. Sebab itu peluang untuk anda hemat pada dia. Nampak tak? Itu peluang untuk anda hemat pada mak bapak anda. Bukan kata buka luas rezeki untuk ke syurga Allah. Subhanallah. Bila anak-anak duduk madrasah, itu rezeki. Kenapa rezeki Pak Aris? Sebab bila anda duduk kat madrasah, anda akan ditarik untuk pegang Quran juga. Untuk baca Al-Quran. Nampak tak? Macam Yasir. Sekarang dah hafal surah tertentu. Kan? Itu rezeki. Kalau tak duduk kat sini, tak adalah kenal Quran. Tak adalah baca Quran. Tak adalah hafal. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Berapa ramai daripada kita faham bahawa kita sedang direzekikan banyak benda baik, tapi kita tak nampak. Nampak tak? Subhanallah. Kalau anda nak mencipta takdir yang lebih baik, jom kita tingkatkan ilmu kita. Kan? Datang. Tinggalkan nombor telefon. Kan? Jom join program Pak Aris. Program apa tu Pak Aris? Seminar online. Hashtag bersama Pak Aris. Kita bicara tentang hal kekeluargaan, hal kehidupan. Bagaimana nak jadi yang terbaik. Nak jadi lebih baik. Dan kita nak mati dalam keadaan terbaik. Saya dah sedekah dah. Jadi hari ni, semalam saya dah sedekah. Apa lagi nak sedekah? Wah, engkau hirup oksigen. Semalam kau hirup. Hari ni kau nak hirup juga. Kan? Tak nak pula kau cakap semalam kau dah hidup. Hari ni tak payah simpan. Tarik nafas. Tak payah lepas. Nampak tak? Subhanallah. Nak sedekah setiap hari. Sebab kita tahu hari yang mana, di saat mana, di minit keberapa kita meninggal. Mudah-mudahan kita meninggal di saat kita baru saja bersedekah. Takkan kita nak cakap pada malaikat semalam aku dah sedekah. Minggu lepas aku dah sedekah. Kan saya pernah cerita bagaimana salah seorang tim saya pergi jumpa seorang toki minyak. Kan? Kaya. Kan? Subhanallah.
Bila tim saya ni, pekerja saya ni jumpa, dia kata minta maaf lah, saya dah sedekah banyak dah. Saya dah sedekah banyak. Ya, tak payahlah cerita kau dah sedekah banyak. Kan? Kalau ada kemampuan, RM2 pun besar, RM5 pun besar. Madrasah ni bukan mata duitan. Madrasah ni membuka ruang kepada sahabat-sahabat untuk bersedekah. Supaya kita sama-sama menuju ke arah kebenaran. Ke arah syafaat Nabi. Nampak tak? Bila kita banyak bersedekah, kita mengikut jejak-jejak langkah Nabi. Kita banyak bersedekah bermakna kita sedang menghidupkan amalan Nabi SAW. Bila kita banyak bersedekah, bermakna kita sedang mengurangkan atau membantu orang dalam kesulitan. Maka bila kita membantu orang dalam kesulitan, Allah akan bantu kita dalam kesulitan. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Adakah anda pernah terfikir bahawa anda ada jiran yang baik? Itu juga rezeki. Allah rezekikan kita dapat jiran yang baik. Subhanallah. Untung kita. Betul kan? Kita bertuah. So tuan-tuan, sahabat-sahabat, tinggalkan nombor telefon satu hal. Yang saya nak ialah soalan. Kan? Saya nak soalan kekeluargaan, soalan kehidupan. Kan? Supaya kita boleh berbicara tentang persoalan kehidupan kita. InsyaAllah. Kan? Hari ini kita nak soal jawab. Seperti biasa kita buat. Kan? Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Allah beri kita kekuatan luar biasa. Tuan-tuan, dengar pesan saya. Follow Pak Riz, dengar pesan Pak Riz. Dengar, Pak Riz nak panjangkan pada Pak Riz dan pandang pada anda semua. Kan? Tuan-tuan dan perempuan, kita ni akan kembali pada Allah. Kita ni akan kembali pada Allah. Tolong ingat baik-baik. Suka atau tidak, kita semua akan kembali pada Allah. Suka atau tidak, kita akan kembali kepada Allah. Dan kembali tidak akan kembali lagi. Bila kita kembali pada Allah, tak datang lagi. Faham ke faham? Kita akan pergi ke rumah pertama akhirat kita. Alam barzah. Sebuah tempat yang sangat sempit pada mata kasar kita. Tidak pada orang beriman, pada orang bertakwa yang dapat kasih dan sayang Allah, dapat reda mardatilah Allah. Faham ke faham? Kan? Kita nak kembali pada Allah. So tuan-tuan, dengar pesan Pak Riz ni. Kita nak kembali pada Allah. So sebelum kita kembali pada Allah, tolonglah kembalikan diri kita pada Allah. Sebelum kita kembali secara fizikalnya sepenuhnya, roh kita kembali pada Allah, yang tidak akan dikembalikan ke sini lagi. Maka tolonglah di saat ini, di ruang ini, di waktu ini, pada detik ini, ambil ini sebagai satu ingatan keras, ingatan sungguh-sungguh bahawa kita wajib kembalikan diri kita kepada Allah SWT. Nak kembali macam mana Pak Riz? Nak kembali macam mana tu Pak Riz? Kita nak kembalikan hati kita pada Allah. Kita nak kembalikan hati kita pada Allah. Kita nak kembalikan hati kita pada Allah. Kita nak kembalikan cita-cita kita pada Allah. Kita nak didik anak-anak kita, nak didik ahli keluarga kita, nak didik isteri dan suami kita kembali pada Allah. Saya ni insya-Allah lah ingat perancangan tahun depan nak beli kereta baru. Kembali pada Allah. Kita beli kereta ni kerana Allah. Kembalikan diri kita pada Allah, bukan nak beli sebab nak tunjuk pada orang kita kaya. Nak tunjuk pada orang yang bahawa kita ni ada keupayaan. Kembalikan hati kita pada Allah. Kembalikan cita-cita kita pada Allah. Kembalikan cinta kita pada Allah. Maka pastinya Allah kembalikan cintanya kepada kita. Dan akan takdir dan rezekikan kita untuk mencintai dia lagi. Secara berterusan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Kembalikan cinta kita pada Allah. Dengan mengharapkan Allah ini meneguhkan cinta kita agar kekal cinta itu pada Allah. Allahumma a'ini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk mencintai engkau. Kita nak kembalikan cinta. Kita terlalu banyak cinta pada harta, cinta pada material, cinta pada kawan, cinta pada teman, cinta pada sahabat, cinta pada orang ni, cinta pada orang ni. Tapi kedudukan Allah tu kat mana? Cinta kita pada Allah tu kat mana? Subhanallah. Yang banyak bagi ni Allah, bukan kawan. Yang banyak bagi ni Allah, bukan mak ayah. Yang bagi banyak ni bukan guru, Allah. Tapi kita punya hormat pada guru tu tinggi sampai terlupa nak hormat, nak cinta pada Allah. Hormat dan adab pada guru tu penting. Tapi jangan sampai kita hormat guru sampai kita engkar perintah Allah. Kita hormat guru kita sampai kita buat maksiat pada Allah. Kita hormat guru kita sampai kita buat maksiat pada Rasulullah SAW. Ya, betul kan? Nampak tak? Tiba-tiba guru kita ajar benda belik. Kita hormat dia. Sebab adab kita sebagai seorang murid, kena hormat guru. Maka bila guru ajar maksiat, kita ikut. Memang ada macam tu. Kan? Sebab kita memang belajar je. Kan? Sampaikan zikir yang salah pun kita buat. Sampaikan solat yang salah pun kita buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Kita nak kembalikan cinta kita pada Allah. Nampak tak? Dan kita minta sebagai adab yang kita minta, ya Allah, kukuhkan, teguhkan dan ingatkan aku pada engkau, ya Allah. Kita minta bantuan Allah. Nampak tak? Allahumma ini ala zikrika wa syukrika.
Ya Allah, tolong aku, ya Allah, untuk aku sentiasa mensyukuri Engkau. Kita kembalikan tanda terima kasih kita sebagai seorang hamba kepada pencipta kita. Allah bagi macam-macam. Manusia ni kalau bagi kita satu benda, kita ingat sampai mati. Kalau lah YB masuk kedai kopi, dia belanja satu kedai, kita balik cerita pada bini kita, cerita pada anak-anak, cerita pada kawan. Aku tadi, ya Allah, sayang tadi aku tak makan besar banyak. Aku makan sekeping canai. Nak bayar-bayar, tengok YB dah bayar. Alamak, rugi aku. Kalau aku tahu aku makan roti telur. Kalau tahu aku makan roti sardin. Kalau aku tahu aku makan nasi. Nampak tak? Tapi Allah ni bagi dan bagi dan bagi dan bagi. YB datang sekali, engkau ingat saya mati. Tapi Allah bagi setiap hari. Allah bagi setiap hari. Mana syukur kita? Mana tanda terima kasih kita? Mana ucapan kalimah la ilaha illallah tu? Dan alhamdulillah, subhanallah. Mana? Betapa Allah setiap masa bagi. Subhanallah. Kan? Jom kita bersedekah supaya kita kembalikan setiap pendapatan kita ke jalan Allah. Kita sedekah sekarang. Jom, kan? Dengan sumbangan anda ke madrasah, mudah-mudahan anda kembalikan keuntungan anda, pendapatan anda, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah. Jom, yang tinggalkan nombor telefon anda. Anda boleh, kita hubungi anda untuk bagi pencerahan. Anda boleh buat macam tu, kan? Allah masalli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau anda tingkatkan. Mudah-mudahan kita rezekikan untuk cari ilmu. Anda boleh hadir seminar online Pak Riz. Hashtag bersama Pak Riz. Tinggalkan nombor telefon untuk anda hadir program bersama Pak Riz. Pak Riz, kalau saya nak kembalikan hati saya, cita-cita saya, harapan saya, tujuan hidup saya kepada Allah tu macam nak buat? Asas paling kuat, asasnya bukan kembali tu dengan sedekah saja. Kembali tu dengan banyak tolong orang, bukan. Asas paling besar adalah taubat. Taubat. Kalau anda solat, anda zikir, anda puasa, tapi anda tak taubat, mungkin saja zikir anda akan diracuni kesombongan, keangkuhan. Mungkin saja anda solat nanti tanpa taubat, anda solat tu sebab nak nunjuk, mungkin saja boleh berlaku. Dan iblis tak pernah putus asa. Tuan-tuan kena faham ni. Anda baca Quran sedap ni, tajwid bagus, mantap tajwid anda, suara sedap, mungkin saja itu akan menjadikan anda seorang lalai, angkuh, sombong kepada keupayaan, skill, kemahiran yang anda ada. Subhanallah. Sebab tu kita bertaubat. Dengan mudah-mudahan bila kita bertaubat pada Allah, kita semakin dekat dengan Allah dan kita jadi malu. Kita jadi takut. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Kita jadi takut nak mengaku kita hebat. Kita jadi malu nak akui kita ni ada skill, bacaan kita bagus. Kita malu dengan Allah. Subhanallah. Inilah yang kita nak buat, bertaubat setiap hari. Jangan ada hari tak ada taubat, tuan-tuan. Jangan ada hari berlalu tanpa taubat. Subhanallah. Jangan ada hari yang berlalu tanpa taubat pada Allah SWT. Kita pergi pada soalan yang pertama hari ini, insya-Allah. Ya. Ada soalan daripada follower. Pak Riz, suami saya ambil syabu, dah sampai halusinasi. Banyak masalah yang berlaku. Kadang-kadang memang saya terkurang ajar dengan suami sebab nak bela diri dari tuduhan yang tak berasas. Saya tak sanggup dah sebenarnya, tapi kerana anak-anak terpaksa bertahan. Macam mana saya nak jauhkan atau elakkan diri dari suami? Macam mana nak selesaikan masalah saya dengan dia, sedangkan saya dah tak boleh nak bersemuka? Puan, daripada menanggung dosa berterusan, ambillah tindakan yang dibenarkan oleh hukum syarak. Tapi apapun, buatlah solat sunat 2 rakaat, minta petunjuk daripada Allah, sebab Allah tidak pernah menzalimi kita. Tahu tak puan, betapa ramai orang menzalimi diri dia. Dia mati dalam keadaan menzalimi diri dia. Tahu tak berapa ramai orang mati dalam keadaan menzalimi dia. Dia tak berzina, dia tak ambil arak, dia tak minum, dia tak ambil dadah, kan? Dia tak ada umpat orang, tak ada keji orang, tak ada kutuk orang. Tapi kenapa dia mati dalam keadaan menzalimi diri dia? Kenapa dia mati dalam keadaan menzalimi diri dia? Sedangkan dia tak umpat orang, dia tak kutuk orang, dia tak caci orang. Memang ada orang memang tak campur orang. Maka bila tak campur orang, mana dia boleh kutuk orang? Dia tak campur orang, kan? Ada orang memang dia tak minum arak, dia tak ambil dadah. Tapi kenapa dia mati dalam keadaan menzalimi diri dia? Sebab bila dia mati, malaikat munkar dan nakir tanya, dia tak dapat jawab sebab dia tak solat. Dia menzalimi diri dia 40 tahun, Allah bagi dia peluang tapi dia tak solat. Allah takdirkan, Allah rezekikan rumah dia dekat masjid tapi dia tak sampai. Dia tak umpat orang tapi dia tak buat ibadah. Dia sihat tapi tak puasa. Yang sakit dah betul lah, kan? Ambil dadah, minum arak, kaki perempuan.
Yang kita risau, kita ni yang nampak baik ni sedang menzalimi diri kita. Sebab tu, setiap tindakan yang kita buat, kita mesti mencari Allah. Sebab reda Allah adalah asas, adalah ranking yang paling atas. Nak cari reda Allah. Setiap kali wanita dah rasa macam tajuk hari ni kan, dah tawar hati pada suami, tapi kamu duduk satu bumbung lagi. Maka bila kamu terikat sebagai seorang isteri, setiap perkara yang kamu buat melanggar hukum syarak, perbuatan yang kamu buat tu kan, kalaulah salah maka berdosa besar. Itu yang kita takut, itu yang kita bimbang. Maka kalau dah tawar hati, dah benar-benar dah kena terkadang, dah kena belasah, dah kena pukul, dan yang melayakkan kita menuntut cerai, maka sebelum apa pun kita buat solat sunat 2 rakaat dulu. Minta petunjuk Allah. Allah pasti akan bantu kita, insya-Allah. Allah pasti akan bantu kita, insya-Allah. Sebab bantuan Allah tu benar. Bantuan Allah itu pasti akan berlaku. Hanya kita jangan sesekali mempertikaikan Allah bila. Jangan. Allah tak suka. Allah tak suka hambanya mempertikaikan. Allah tak suka hambanya mempersoalkan. Allah suka hambanya memujinya. Nampak tak? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Aku reda, ya Allah. Aku reda, aku terima Allah. Allah suka. Buat apa yang Allah suka, insya-Allah Allah hantar apa yang kita suka. Percayalah. Selagi tak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke faham? Jadi isteri yang bertanya ni, mudah-mudahan anda ada dalam live saya pagi ni kan. Anda buat solat sunat 2 rakaat. Anda jaga amal tahajud anda jaga. Anda wajib kena jaga tahajud. Bila hujan dah sampai, anda jangan pinggirkan tahajud. Bila hujan dah sampai, anda jangan pula buat-buat tak kenal tahajud. Bila hujan dah sampai, jangan pula anda pinggirkan tahajud. Anda bangun sepertiga malam, anda minta petunjuk daripada Allah. Anda minta bantuan Allah. Anda minta ihsan Allah. Mudah-mudahan anda mampu dibawa keluar. Untuk keluar tu memang sakit. Untuk memulakan satu langkah yang tak pernah kita buat memang sangat sukar. Tapi percayalah, setiap perkara yang kalau kita yakini Allah rahmati, kita yakini Allah reda, maka yang sukar menjadi senang, yang gelap jadi cerah. Percayalah. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan anda. Apapun, tanya 1000 orang, 1000 jawapan ada. Maka carilah Allah dahulu. Cari Allah dahulu. Minta petunjuk pada Allah. Selepas kita buat amal ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan Qurannya, bukan terletak di tangan tapi di hati, dengan tahajudnya kita buat setiap pagi, kan, dengan zikir yang tak pernah berhenti, bantuan Allah Subhanallah pasti akan datang, insya-Allah. Ada soalan kan, kita nak soalan seterusnya kan. Soalan daripada Amy Asyakirin. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Adakah saya seorang anak yang gagal bila mana saya tak mampu nak bahagiakan orang tua saya dan ahli keluarga? Persoalan tu saya tak dapat detail kan? Tapi Nabi marah, Nabi murka, Nabi rasa marah kan? Nabi kata celakalah kan? Nabi marah kalau kita ada peluang khidmat untuk mak bapak tapi tak khidmat. Ada banyak kes macam tu dalam kehidupan. So anda ni anak perempuan ke anak lelaki? Kalau anda anak perempuan, anda terikat dengan banyaklah, dengan suami dan sebagainya kan. Tapi anda kena faham, ibu itu adalah insan yang sangat penting dalam hidup kita, yang tak boleh dipinggirkan. Satu doa banyak-banyak, mudah-mudahan kita dapat suami yang lebih kurang, suami yang bertimbang rasa. Nampak tak? Suami yang diingatkan tentang amanah dia ketika kita dinikahkan kepada lelaki ini. Nampak tak? Doa banyak tuan-tuan dan perempuan, ibu, banyak doa. Saya ada followers kan, banyak kes lah kan. Pak Riz, saya nak balik rumah mak saya tapi suami saya tak bagi. Suami saya ni ada sengketa dengan mak saya kan. Tapi sengketa dia menyebabkan dia tak balik, itu saya tak ada masalah Pak Riz. Tapi saya pun tak bagi balik kan. Sebab itulah bangun tengah malam buat tahajud, minta pada Allah sungguh-sungguh dengan air mata yang berjujurai. Air mata yang banyak dijatuhkan. Ya Allah, aku sayang mak aku rindu pada mak aku ya Allah. Tetapi ya Allah, pada waktu sama aku terikat ya Allah untuk setia, untuk taat pada suami aku. Sedangkan suami aku ya Allah tidak membenarkan aku balik ke rumah mak aku. Ya Allah, nak telefon, nak dengar suara mak aku pun aku sembunyi ya Allah, kerana suami aku pun tak benarkan. Saya ada kes macam tu sahabat. Doa, ya Allah, engkau berilah hidayah pada suami aku, engkau berilah hidayah pada suami aku. Ya Allah, engkau berilah hidayah pada suami aku ya Allah. Tolong ya Allah, aku tak nak hidup dalam keadaan menyesal sepanjang hayat ya Allah. Aku tahu ya Allah, suami aku mungkin ada kesilapan, mak aku ada kesilapan, tapi tolonglah ya Allah kan. Sebab manusia ni tuan-tuan kan, kalau tak dibangunkan, tak ditarbiah daripada kecil tentang hati, dia bangun dengan kebencian, dia dibesarkan dengan dendam. Nampak tak? Dia dibesarkan dengan dendam kan? Subhanallah.
Dia dibesarkan dengan kebencian. Dia dibesarkan dengan penuh iri hati. Dia dibesarkan dengan dengki. Sebab tu lah kadang-kadang kita faham. Kadang-kadang bila kita baru kahwin, mak mentua kita kadang-kadang cakap lepas. Kadang-kadang cakap dia menyakitkan hati kita. Kadang-kadang dia buat perbandingan yang tak sepatutnya dibuat. Kadang-kadang kita berkahwin dengan anak dia, kan kitalah menantu yang paling tak berstatus. Kitalah menantu yang boleh diibaratkan macam mantu lah. Kan kita ibaratnya tak ada apa-apa dibandingkan kita dengan ipar duai, kan, yang ada jawatan besar, yang ada kereta besar. Kita ni tak ada apa-apa. Kena faham sahabat, hidup ini memang satu penghinaan. Kita sentiasa dihina sebab syurga hanya dimiliki oleh orang yang sabar dengan penghinaan. Syurga hanya boleh dimasuki oleh orang yang sabar dengan kecaman. Syurga hanya boleh dimiliki oleh orang yang sabar dengan tomahan. Faham tu? Faham tak sahabat? Kan? Jadi kita kena berlapang dada. Kalau kita kena kutuk, hina, caci, terimalah. Tak apa. Sebab kita nak syurga Allah, kita nak reda Allah, kita nak kasih sayang Allah. Nampak tak? Sebab itulah bila kita ada konflik dengan mak mentua kita, ingat, kesian kat isteri kita. Kesian kat suami kita. Kesian kat suami kita, kesian kat isteri kita. Kerana sombongnya kita ambil perasaan yang lain. Kita telah membunuh satu perasaan. Kesian anak-anak kita, cucu-cucu kepada mak mentua kita. Kerana sombong dan dendam kita mungkin baik, tapi sebab dendam, mak mentua kita keluarkan kata-kata entah yang tak masuk akal, yang menyakitkan jiwa kita, yang menyakitkan hati kita. Pak Aris, kan, mak mentua saya cakap macam-macam tak kat saya. Patut ke saya maafkan dia? Aku tanya kau satu soalan je. Engkau dengan Allah banyak dosa tak? Engkau dengan Allah tu banyak dosa? Atau engkau memang alim? Memang kau ni kaki zikir, solat tak pernah tinggal, kan, subuh sebelum azan kau dah sampai kat pintu masjid. Kita ni haprak. Kita ni kotor, lebih kotor daripada najis. Tapi Allah bila masa maafkan kita. Engkau punya kotor tu Allah maafkan, takkan kau tak boleh maafkan orang? Betapa kotornya hati kita. Nampak tak? Susah nak maafkan orang. Kita tak ada pilihan. Kalau kita nak syurga Allah, kita letakkan diri kita dalam keadaan kita kena maafkan orang. Pak Riz, susah maafkan orang, Pak Riz. Jadi nak belajar maafkan orang, jaga tahajud. Itu pintu 1001 kebaikan. Jaga tahajud, anda akan faham perasaan anda hari ini rupanya tidak disemai, tak dibaja. Dengan kecintaan pada Allah. Anda baja, anda semai. Kan? Anda taburkan kebaikan dengan jaga tahajud. InsyaAllah. Ada banyak orang saya dah jumpa. Kan? Subhanallah. Follow Pak Riz. Kan? Banyak kan? Kita pernah kongsi. Kan? Yang hubungi kita. Yang berwhatsapp dengan kita. Kan? Banyak kan? Pak Riz, dulu saya memang dendam mak mentua saya. Terima kasih Pak Riz. Tak payah ucapkan terima kasih pada saya. Saya tolong sampaikan saja. Terima kasih sebab saya sekarang dah terima mak mentua saya. Subhanallah, tak apa. Kan? Macam mana? Sekarang hidup, bila kita balik kat rumah mak mentua kita, memula dia tarik muka, dia palingkan muka. Tapi kita pegang prinsip apa? Biar orang berpaling muka. Tapi kita jangan berpaling muka pada orang tu. Sebab 3 perkara Allah bayar cash. Sebab tu kau susah. Sebab tu perabatan kau tak seberapa. Sebab tu kau mungkin putus rezeki. Sebab 3 perkara yang kita buat kat dunia, yang Allah balas kat dunia, antaranya ialah putus silaturahim. Tak bertegur siapa. Engkau dah ambil anak dia, kau kahwin dengan anak dia ketika anak dia umur 24 tahun. 24 tahun dia dah pegang anak tu. 24 tahun dia hidup dengan kecintaan. Tiba-tiba engkau ambil, engkau langsung tak bagi balik. Engkau kejam. Engkau zalim. Kan? Hari Pak Riz dia zalim dengan saya tak apa. Nampak tak? Kita sentiasa fikir apa orang buat pada kita, tapi kita lupa yang kita pernah buat orang lain. Subhanallah. Mari kita kembali kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Untuk apa kita cakap ihdinas siratal mustaqim 17 kali tu? Supaya kita ingat yang bahawa kita ni sedang berusaha untuk berada di jalan yang benar. Kita nak berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, tapi pada waktu sama kita umpat orang, kita kutuk orang, kita dendam dengan orang, kita hasad dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak malu ke kita dengan Allah SWT? Tak malu ke kita? Tuan-tuan, jenazah kita tidak akan bergerak ke kubur sendiri. Malah kereta Ferrari dan Porsche yang kita ada pun tak akan membenarkan jenazah kita berada dalam tu. Subhanallah. Kereta jenazah yang kita naik itu tidak akan dihiasi dengan bunga. Tidak akan dihiasi dengan permadani. Kereta jenazah kita yang kita naik nanti, jenazah kita akan dinaikkan dalam kereta jenazah yang dulunya juga pernah diletakkan jenazah orang miskin, jenazah orang kaya, jenazah orang buat maksiat, jenazah orang baik, jenazah orang jahat, semua. Dan sebab van tu ambil siapa pun, asalkan namanya jenazah. Tetapi dalam lubang kubur, dia berbeza sahabat. Jenazah ambil siapa pun. Kan? Orang ulama duduk dalam van jenazah tu. Ustaz dalam van jenazah yang sama. Penagih dadah dalam van jenazah yang sama. Pencuri dalam van jenazah yang sama.
Itu dunia sahabat. Tapi di alam barzah, pintu pertama alam akhirat, ia berbeza sahabat. Di lubang yang sama, tapi ceritanya berbeza. Jadi tolonglah pandang-pandang lubang alam barzah tu. Pandang-pandanglah lubang kubur tu. Pandang-pandang sikit. Sebab tu saya nak pesan ni tips. Nak tips tak? Nak tips nak bangunkan hati. Nak tips tak? Cakap nak, saya kongsi. Dah lama tak tanya nak ni. Kan? Sebab bila ada muzik macam ni nampak macam sedih kan? Macam sayu je. Tak. Kita nak sentuh hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Nak tak? Saya nak. Kalau nak saya kongsi. Bagaimana nak bangunkan hati kita? Dari sudut psikologinya pula. Macam mana? Buatlah. Tulis nak. NAK 3 pun susah nak tulis. Yang ada tengok je. Kadang-kadang tim saya telefon. Puan macam tak pernah nampak puan je. Ada. Saya tengok je. Tulis lah sesekali nak. Kan apa salah? Kan nak. Mana tahu. Kan dengan perkataan nak tadi tu. Menjadi asbab cinta dan kasih sayang Allah sampai pada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Ada nak. Tengok lambat je nak naik. Nampak tak? Ya Allah. Lambatnya. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Kan? Saya nak tengok berapa ramai nak ni. Saya nak bagi tips. And saya pernah handle satu kes. And saya pernah rawat seorang penagih dadah. Saya gunakan pendekatan yang sangat mudah. Alhamdulillah. Dan dia akhirnya tinggalkan dadah. Subhanallah. Kadang-kadang kita rasa kita baca bagus kita buat apa ilmu yang kita ada. Jangan. Kita cari Allah. Kan? Bila kita nak rawat orang ni, kita nak pulihkan orang. Kan? Macam anak muda depan saya ni. Kita nak bangunkan jati diri dia. Kita bangunkan zikir. Dengan zikir. Kalau dia amalkan zikir, dia lepas. Kalau dia malas, tak lepas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Nak tak? Nak. Okey, ada yang nak kan? Kita kongsi. Ya Allah, yang tulis nak ni kau rahmati mereka. Ya Allah, yang tulis nak, ya Allah, mudah-mudahan ilmu ini sampai pada mereka. Ya Allah, yang tulis nak. Pak Riz, jangan macam tu Pak Riz. Aku tak tulis, kau tak doakan aku. Habis kau tak nak tulis, aku minta kau tulis, kau tak nak tulis. Nampak tak? Susah sangat nak tulis nak tu. Nampak tak? Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baru kena kabut tulis nak. Kan? Ya Allah, yang tulis NAK nak tu, ya Allah, engkau pandang mereka, engkau muliakan mereka, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan perkongsian aku ni menjadi satu asbab untuk engkau berhidayah pada mereka semua, ya Allah, seluruh keluarga kami semua, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, kami semua, ya Allah, mendapat rahmat dari redahmu, mendapat petunjukmu, mendapat hidayahmu, mendapat kasih sayangmu, dan kami kembali sebagai hamba-Mu yang beriman, yang kau reda, husnul khatimah dalam pegangan kami, dalam pemergian kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dan mudah-mudahan, ya Allah, di pintu-pintu pertama, di rumah pertama, di alam barzah kami, ya Allah, kami dilayan yang terbaik, ya Allah, sebab kami umat Muhammad, kuntum khaira ummah, dan kami telah tunaikan dua perkara ini, ya Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, telah kami tunaikan, ya Allah, dan kami akan terus tunai, ya Allah, dalam hati kami, ya Allah. Engkau kekalkan, ya Allah. Engkau kekalkan, ya Allah, cinta pada kami padamu, cinta kami padamu secara istiqamah, dan sentiasa mensyukurimu, dan sentiasa mempertingkatkan ibadah kami kepadamu, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Takbir! 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sesekali dalam rumah jerit. Jangan takut. Jerit dia. Kau jerit suami kau bukan main kuat. Bang! 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 Tambang ngang kat belakang dah marah suami. Anak buat kau hajau. Bang! Anak sambut ngang. Bang! Anak sambut kat depan. Ngang. Bang! Anak sambut kat tepi. Ngang. Kau hajar punya anak Kau panggil apa kat ayah? Tak ada, orang tak panggil apa-apa. Ayah dengar tu. Mak kau panggil bang, kau panggil ngang. Taklah ayah dengar. Ayah dengar. Ayah lah tu. Ayah kena. Ada keluarga dia gurau-gurau kan. Kan? Anak pula kata, bang. Anak kata, ngau. Bangau. Bangau. Kan? Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dalam rumah kan kita jerit takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kalau saya ada camp SSK, Super Sunakit, itulah jeritan kami setiap masa. Betul? Kan? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jiwa dia tiba-tiba naik. Semangat dia luar biasa. Bukan senang nak bangunkan hati diri anak remaja. Tapi antara kuncinya sentiasa melafazkan kalimah La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan bermain. Semangat tu gerun. Semangat tu boleh pum. Nampak tak? Kita simpan untuk jihad. Kan? Perjuangan yang akan datang. Yang dijanjikan oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Sahabat. Nak bunuh sifat sombong.
nak bunuh sifat ego, nak bunuh sifat tamak, nak bunuh sifat iri hati, nak bunuh sifat dendam. Tekniknya salah satu. Yang lain simpan masa 858. Di seminar online, letak nombor telefon kat bawah. Jom join Pak Riz. Kita bercakap tentang psikologi. Kita bercakap tentang Quran dan Sunnah untuk bangunkan diri kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan redah ilahi dimiliki. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Antara perkara yang kita buat ialah kita bawa diri kita, mula kita pergi seorang-seorang. Kita pergi kat kubur. Pergi tengok kubur saya tak cukup. Sebab banyak kawasan perkuburan sekarang dia dah ada liang lahat yang dah digali. Ada kan? Ada banyak sekarang liang lahat yang telah digali. Sekarang dah moden, orang takut ada masalah ketika kematian, orang gali kubur tu mungkin sakit, mungkin tak sihat, ada di luar kawasan. Liang lahat dah ada kampung dah 2 liang lahat, 2 atau 3 liang lahat memang digali, ditutup dengan zinc, ditutup dengan penutup kan. Pergi kat liang lahat yang telah dilubangkan tu, liang lahat dah lubang siap-siap di liang lahat tu, bagi tahu kat liang lahat tu, bicara dengan dia. Wahai liang lahat, inilah tempat aku. Sudikah kau terima aku? Sudikah kau menerima aku? Wahai liang lahat, akan aku masukkan tubuhku ke dalam tempat ini dengan cinta aku pada Allah paling tinggi, paling mutlak. Wahai Allah, jangan aku masuk ke lubang ini dengan ego dan sombong. Kerana lubang yang sama ini pernah menelan Firaun dan juga Karun. Walaupun mereka tidak bernisan, bertanda, tapi bumi ini pernah menelan mereka. Wahai Allah, aku tak mahu bumi ini telan aku. Sebalik aku nak dikebumikan sebagai seorang Muslim, mukmin yang bertakwa, yang dapat reda. Wahai Allah, kuatkan aku untuk buang dendam dan hasad. Kuatkan aku untuk buang perasaan iri hati dan cemburu. Wahai lubang kubur, inilah rumah aku nanti. Sudikah kau terima aku? Sudikah kau menerima kehadiran aku? Kalau ada keberanian, masuk dalam lubang tu. Pegang dinding-dinding itu. Wahai Allah, inilah dinding rumah aku. Rumah pertama aku untuk menuju akhirat. Patutkah aku rasa sombong dengan dunia ini, sedangkan ini rumah aku nanti? Patutkah aku dendam sesama manusia, sedangkan ini tempat tinggal baru aku? Wahai Allah, patutkah aku iri hati dengan manusia, sedangkan ini adalah rumah aku yang tak ada apa-apa, wahai Allah. Yang tak ada apa-apa, wahai Allah. Patutkah aku rasa sombong dan bangga diri? Subhanallah. Masuk pegang, rasa. Ya Allah, sudah bersediakah tubuh ini berpindah ke sini? Sudah bersediakah tubuh ini berpindah ke sini? Subhanallah. Ya Allah. Faham sahabat-sahabat? Ia akan menjadikan kita rasa takut, bergetar jiwa kita, susah hati kita. Pada sahabat-sahabat yang dalam keadaan dendam, geram, tak puas hati, dalam keadaan sangat marah yang sangat-sangat, tolonglah, ziarahlah kubur. Selain daripada melihat taman yang bakal kita pindah nanti, ini taman perumahan kita, duduklah, pandanglah liang lahat yang terbuka luas, yang mungkin itu lubang untuk kita. Sahabat-sahabat, perbanyak dan perelokkan ibadah kita. Bangunkan hati-hati kita agar kita tak menjadi orang yang sombong dan angkuh di sisi Allah SWT. Jom kita tingkatkan ibadah kita. Jom kita tingkatkan penguasaan ilmu kita. Jangan lupa pada 858 anda masih boleh daftar. Tinggalkan nombor telefon anda untuk kita bersama-sama hadir satu majlis ilmu yang dikenali sebagai hashtag bersama Pak Riz. Di situ kita akan menguasai pelbagai teknik, perkara, metod untuk kita belajar menjadi yang terbaik. Tak salah kan sahabat, kita tingkatkan ilmu kita. Nampak tak? Dengan yuran semurah RM50, anda layak untuk hadir ke majlis itu. Pak Riz, saya ni orang susah, saya tak ada duit. Tak apa sahabat, kalau anda ada kekangan duit, anda masih boleh hadir majlis ilmu seperti ini setiap pagi tanpa ada apa bayaran pun. Tapi bagi mereka yang ada keupayaan, ada kemampuan, jom tinggalkan nombor telefon, anda hadir majlis ini.
Dan bagi anda yang nak bantu Madrasah Pak Aris, anda boleh sumbangkan dana anda boleh sumbangkan apa sajalah. Ada terima kasih pada follower Pak Aris yang sumbangkan bawang, sumbangkan minyak. Ya Allah, terima kasihlah pada anda semua yang telah bantu Pak Aris untuk menyelesaikan bil utility, bil air sampai habis. Alhamdulillah, terima kasih semua. Hanya pada Allah saya serahkan, sebab balasan Allah jauh lebih bagus sebab balasan yang saya boleh bagi. Nampak tak? Hanya saya iringi setiap sumbangan anda dengan doa, saya dan barisan anak-anak madrasah. Mudah-mudahan Allah rahmati anda semua. Kan mahal tu doa anak-anak madrasah. Kan mahal, tuan-tuan. Subhanallah. So tinggalkan nombor telefon untuk kita bersama dalam program 88, dan jangan lupa juga dapatkan air minuman 30 juzuk Al-Quran. Air yang dibaca dengan 30 juzuk Al-Quran. Anda boleh beli air itu untuk minum sendiri, atau anda amanah kepada kami. Anda beli dan kami hantar ke rumah anak yatim, fakir miskin, rumah orang susah dan sebagainya. Ada soalan? Kita pergi pada soalan seterusnya, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Daripada Puan Azmira Aina. Ya, Puan. Salam Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuntut fasad sebab suami abaikan saya yang lumpuh, tak bagi makan, tak jaga kebajikan saya. But now dia tahan anak-anak dari jumpa ibu diorang ni pula. Anak-anak kecil-kecil lagi. Puan, saya cadangkan, kan? Anda ambil tindakan yang betul. Alhamdulillah, saya percaya anda ambil tindakan betul. Saya percaya anda ambil tindakan selepas anda buat pengaduan secara betul-betul pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum anda mengadu pada jawatan Islam, kepada pihak polis dan sebagainya. Kan? Saya percaya anda telah lakukan perkara yang betul. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saya nak puan buat perkara ini. Kan? Kalau melibatkan hak penjagaan, saya minta kan, keluarga sebelah puan campur tanganlah. Kan? Keluarga sebelah puan mesti campur tangan. Kan? Keluarga sebelah puan mesti campur tangan. Mesti campur tangan. Kan? Sebab kalau melibatkan hak penjagaan, mungkin suami nanti dah akan dapat, sebab dia ada pendapatan, dia ada kerja, kan, yang membolehkan dia kekal untuk menjaga anak-anak tersebut. Tapi bagi saya, yang paling penting, tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat, kan, kita kembali pada Allah. Dan doa banyak-banyak puan, mudah-mudahan walaupun anak-anak tu kan berjauhan dengan puan, tapi doa puan lebih mustajab daripada doa suami. Kan, suami puan kan, dia buat apa yang dirasa dia patut buat, tapi saya percaya puan sedang buat apa yang patut puan buat, dan apa yang puan buat adalah sesuatu yang mudah-mudahan diredai, dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Kena banyak bersabar puan, kan, kena banyak bersabar, kan. Ambillah, buatlah laporan kepada pihak berkuasa, pihak berwajib, untuk dapat memastikan anda diberi hak, anda diberi peluang. Subhanallah, itu paling penting lah. Dan anda diberi peluang untuk sampaikan apa yang anda patut sampaikan. Anda diberi peluang, kan. Mudah-mudahan anda diberi peluang untuk bertemu dengan anak-anak. Mungkin kes ni boleh bawa ke mahkamah dan mengadu pada jawatan Islam. Luahkan, kan. Kalau suatu kan bila kita pergi jawatan Islam, kalaulah kita tak jumpa orang yang boleh bertolong kita doa, ya Allah, tolong aku ya Allah, kan, untuk aku bertemu dengan orang yang aku boleh percaya, yang boleh bantu aku, ya Allah. Tolong aku ya Allah untuk aku bertemu dengan orang yang boleh bantu aku. Ya Allah, tolong aku ya Allah, kan, supaya aku dihampiri, didekati oleh orang yang betul-betul nak tolong aku. Kena doa macam tu, sahabat. Kena doa macam tu. Ibu kena doa. Mudah-mudahan Allah hantar yang terbaik dalam hidup kita. Itu rezeki. Mudah-mudahan kita direzekikan, kan, kita direzekikan yang terbaik dalam hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada soalan? Faham kan, sahabat-sahabat? Ini perjuangan kita. Nampak tak ibu? Kan, ada sahabat kita dalam followers kita ni, kan, yang diuji dengan ujian sebesar tu. Sedih kan? Tapi inilah hidup. Inilah hidup. Kita tak boleh beli hati orang dengan gunakan penekanan, dengan tekan orang, kan. Bukan itu caranya kita nak beli hati anak-anak kita. Beri dikasih sayang, bukan taburkan kebencian. Ada banyak kes bila penceraian berlaku, masing-masing berebut anak, masing-masing nak tunjukkan bahawa dia yang terbaik. Nak tunjukkan dia yang terbaik itu alhamdulillah, tapi jangan sampai kita taburkan kebencian anak kita pada bini kita atau anak kita pada suami kita. Itu salah. Salah. Anak tak akan dapat keuntungan pun sebenarnya. Bila anak tu makin besar, dia boleh berfikir, dia akan nampak jawapan tu. InsyaAllah Allah mudahkan. Dia akan nampak jawapan tu. Satu, sahabat-sahabat, teman-teman, perbanyakkan amalan agar kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau. Manusia ada dalam kehidupan ni, manusia sentiasa akan menghampakan kita. Ibu,
Manusia sentiasa akan mengampunkan kita, tapi Allah tidak pernah mengampunkan kita. Percayalah. Dan kawan sebaik mana pun, tiba masa dia boleh khianat kita. Kawan sebaik mana pun dia boleh zalimi kita. Suami kita, berpuluh tahun kita hidup dengan dia, dia boleh zalimi kita, dia boleh khianat kita. Nah, begitulah sebaliknya. Kan? Anak kita, sebaik mana kita jaga dia, kalau dia nak khianat kita, dia boleh khianat. Dah kahwin, dia lupa kita. Dah kahwin, telefon pun tak. Dah kahwin, jenguk pun tak. Nampak tak? Manusia sentiasa buat kita hampa. Manusia sentiasa buat kita rugi. Tapi percayalah, kan? Jangan putus asa. Jangan rasa kecewa. Kembalilah pada Allah, sebab Allah tidak pernah mengampunkan kita. Nampak tak? Dengan manusia ni, buatlah apa pun kebaikan. 1000 kebaikan kamu buat, satu kerosakan, satu kesilapan, orang akan ingat rosak dan silap tu berbanding kebaikan yang kita buat. Subhanallah. Nampak tak? So, teruskan perjuangan. Sebab hidup ini satu perjuangan, bukan destinasi. Ini bukan destinasi kita. Destinasi kita bukan di sini. Hidup ini satu pengorbanan, satu perjalanan. Perjalanan yang sangat panjang. Kan? Dan kalau kita sabar, kita pasti menang. InsyaAllah. Percayalah. Faham ke faham? Orang yang Allah sayang, ujiannya besar. Orang yang Allah sayang, ujiannya sangat dahsyat. Orang yang Allah sayang, apa tandanya Allah sayang kita? Lihat pada ujian kita. Lihat bagaimana kita uruskan ujian tersebut. Kalau kita kata Allah sayang kita sebab tu Allah bagi ujian kita yang besar, maka kita kena faham juga membalas kasih sayang Allah tu dengan cara reda pada Allah. Jangan kita rasa bahawa Allah sayang kita sebab tu Allah uji kita, tapi kita balas dengan merungut, marah, dendam, geram, tak puas hati, lari pada masalah. Nampak tak? Jadikan diri anda sebagai manusia, sebagai insan yang terpilih, yang mendapat keuntungan daripada ujian-ujian yang Allah kirimkan, dengan membalas dengan penuh kasih sayang. Percayalah, Allah sayang kita. Percayalah, dunia ni sekejap sangat. Biar manusia sakitkan hati kita, biar manusia hiriskan perasaan kita, biar manusia robek-robek hati kita, biarkan. Kan? Sebab dalam hidup ini, hidup yang sesingkat ini, kan, dia tak akan dapat apa yang dia nak dapat di akhirat nanti. InsyaAllah, kesakitan anda adalah kesihatan yang berpanjangan di akhirat nanti. Kesusahan anda di dunia adalah satu keindahan di akhirat nanti. Percayalah, kegelapan anda di dunia adalah satu kecerahan yang anda akan dapat di akhirat nanti. Percayalah. Nampak tak? So, jangan risau. Kan? Risau tu bagus, tapi ada tindakan yang tidak sepatutnya melanggar perintah Allah. Dan jangan kita pakai bumbu, pakai pawang, kan? Kita balas dengan khianat pada manusia. Biarkan orang khianat kita. Tak apa. Kalau manusia tu khianat kita, kita terima. Kita senyum, kita balas dengan senyuman. Biarkan. Nampak tak? Kita balas dengan senyuman. Kita balas dengan doa. Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Subhanallah. Faham ke faham sahabat-sahabat? Kan? Jangan kita balas khianat dengan khianat. Tak apa. Dan kalau kita balas khianat dengan khianat, kita rugi. Kita rugi. Nampak? Kita tak dapat apa-apa. Hati kita tak mungkin dapat dipuaskan dengan semua perkara kita buat. Tapi cukup bila kita banyak berzikir, kita jaga solat kita. Ya Rasulullah, aku nak jadi jiran kau di syurga nanti. Rasulullah kata, boleh, aku doakan kau, tapi syaratnya kau perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat. Itulah sifat seorang hamba. Seorang hamba, letak duduk ni lah solat. Dan perbanyakkan solat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Faham ke faham ni sahabat-sahabat? InsyaAllah. Jadi jangan lupa tinggalkan nombor telefon anda. Untuk hadir program Pak Riz online. Bukan pergi ke Dewan atau pergi mana-mana hotel. Kita pergi program ni, duduk kat rumah, kan? Dalam bilik kat orang tamu depan TV. Sambil makan, sambil minum, dan kita dapat dengar program bersama Pak Riz ni. Kan? Hashtag bersama Pak Riz online insyaAllah. Dan dapatkan air sifat, air bacaan 30 juz Al-Quran insyaAllah. Allah. Nombor telefon jangan lupa. Ada soalan? Oh, ada soalan. Okey, penghujung bunyi ada soalan. Okey, kita layan soalan ni. Soalan daripada follower. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu agak nakal, namun saya gembira bila Allah pilih saya untuk diberinya hidayah. Alhamdulillah. Namun begitu, kawan-kawan saya selalu menyindir saya. Saya tetap maafkan mereka, namun makin lama saya telah difitnah oleh mereka sehinggakan semua pandang saya jahat. Bagaimanakah saya nak berdakwah kepada sahabat saya ni kerana saya tetap sayang mereka? Harga yang kita kena bayar atas kesilapan kita mungkin yang ini. Fitnah adalah mainan manusia akhir zaman. Yang Nabi bimbang, Nabi risau, Nabi gelisah, sahabat-sahabat pun takut nak hidup zaman ni. Tapi kita dipilih. Sebab tu kita letakkan sebagai kedudukan makam kita tinggi. Kuntum khaira ummah. Kita lebih tinggi makam kita berbanding umat-umat terdahulu. Kan? Zaman fitnah. Susah nak elak daripada fitnah. Ramai orang kena, puan, sahabat. Bila Allah bagi anda hidayah, itulah benda yang paling manis, paling indah.
Jadi nak kekal dalam nak kekal istiqamah, nak kekal dalam hidayah tu memang ada ujian. Ujian dia besar. Kan ramai orang dah balik buat balik. Kan? Nampak tak? Dia kata dia dapat hidayah pada Allah. Tetapi contohnya dia pondan. Kemudian dia kata dapat hidayah pada Allah, dia jadi laki balik. Kemudian jadi pondan balik sebab orang kutuk, orang hindir, orang sindir. Hidup kita ni memang penuh dengan sindiran. Tak payah jadi pondan pun kena kutuk. tak payah jadi pondan pun tetap kena sindir, tetap kena fitnah. Nampak tak? So hidup ni kalau kita ikut gentak orang kita penat, tahu? Sahabat, hidup ni kalau kita ikut gentak orang kita jadi penat, sangat-sangat penat. Orang ni nak macam ni, orang ni macam contoh saya ada madrasah kan. Bila kita bagi cuti, orang suka. Tak bagi cuti, orang maki. Kan? Tak bagi cuti, orang nak berhenti. Orang ugut. Kan? Bagilah apa pun. Saya pernah bagi satu keluarga madrasah ni, dia nak cuti sebulan. Dia nak cuti sebulan. Sebab nak pergi luar negara. Saya bagi cuti sebulan. Balik-balik dia berhenti. Ada satu keluarga ni, dia nak cuti. Dia dalam 2-3 minggu lah nak cuti. Dalam dia cuti tu, dia tak sampai-sampai. Nampak tak? Kita tak mungkin boleh puaskan hati semua orang. Biarlah. Nampak tak? Kita tak mungkin puaskan hati semua orang. Ni nak gaya haji kan? Orang cerita pasal hari raya kurban. Tapi berapa orang, dia korbankan perasaan orang. Berapa ramai dia korbankan diri dia untuk orang lain. Subhanallah. Nampak tak? So hidup ni adalah pengorbanan. Biarlah. Nampak tak? Kadang-kadang anak tu masuk madrasah, kencing setiap malam. Kita basuh kapet, kita basuh tikar. Tiba masa bapak dia maki kita. Macam, cantik tak hubungan? Cantik kan? Kita kena reda. Ini kehidupan kita. Dan tak apa. Anak dia mencuri. Tiba satu masa dia maki kita, dia fitnah kita. Kita kena fitnah. Nampak tak? Apa kita buat? Terima je. Tak apa. Kalau sesuatu itu boleh memuaskan hati dia, biarkan dia puas. Nampak tak? Kita terima je lah. Kita dah jelaskan dia orang tak nak terima, tak apa. Allah ada. Kita jangan lupa mahkamah Allah tu lebih hebat daripada mahkamah dunia. Mahkamah dunia pun banyak orang baik pun masuk lokap. Mahkamah dunia pun banyak orang baik masuk penjara. Orang jahat bertaburan kat dunia kan, sebab dia ada duit untuk bayar segala-galanya. Nampak tak? So jangan risau kan. Orang macam saya pun teruk kena fitnah, teruk kena banyak. Tempuh je. Perjalanan ini satu perjalanan yang penuh keindahan kalau kita ada Allah. Nampak tak? Perjalanan ini penuh keindahan kalau kita yakin pada Allah SWT. Yang penting hidup kita mesti ada prinsip. Prinsip itu paling penting. Kan, kalau saya nak bantu orang ni, Syahir ni saya nak bantu dia. Apa? Yasir ni saya nak bantu dia. Tiba-tiba ada orang kata Yasir macam ni. Tapi saya dah pegang prinsip saya nak bantu dia. Saya tak peduli apa orang kata. Saya tetap akan bantu dia. Itu prinsip mesti ada dalam hidup. Nampak tak? Kalau tak boleh nak balas jasa orang, ucaplah terima kasih. Macam itulah kehidupan. Barulah indah. Tapi tak boleh ucap terima kasih. Nak malam tak boleh. Kita yang terima benda tu, biarkanlah. Tak apa. Allah bagi dia hidayah. Mudah-mudahan. Nampak tak? Hidup ini, kita penat nak ikut cakap orang. Penat, tuan-tuan. Penat. Nampak tak? Penat. Kan? Keluarga madrasah saya yang ada ni, belajarlah. Dulu nak masuk madrasah macam-macam. Sampai kaki kita boleh pegang. Sanggup ni? Sanggup. Ibu masa, dia tunjuk kita. Itulah manusia. Tak apa. Hidup ni penuh keindahan kalau kita pandang dengan kacamata orang beriman. Kalau kita pandang daripada kacamata pemaksiat, dunia ni penuh kesakitan, penuh buruk kan. Tak syok, tak best. Pandang daripada kacamata orang yang bertakwa pada Allah, hidup ni penuh keindahan. Jangan lupa, Sidik tak habis dia tunjuk kertas kat saya. Nombor telefon. Tinggalkan nombor telefon sahabat kan, untuk program seminar online saya. Mungkin anda juga nak sumbangkan pada madrasah. Hari ini hari Sabtu, mudah-mudahan kan. Setiap hari adalah hari kita bersedekah, setiap hari adalah hari untuk kita buat kebaikan, setiap hari adalah hari di mana kita ajak orang buat kebaikan. Kita bukan sekadar buat kebaikan, kita ajak orang buat kebaikan. Indah hidup ni. Subhanallah. Okey. Saya ada majlis kerja kahwin nak pergi sebentar. Satu saya tadi mulakan dengan majlis kerja kahwin kan, majlis kan, raih majlis orang. Wajib hadir. Orang jemput kita kena hadir. Raih majlis orang. Kan, raih. Jangan tengok pelamin orang kemudian kau kutuk orang. Kan, nasi orang tak sedap kau kutuk. Kan, lauk orang tak sedap kau kutuk. Kita datang bukan kerana lauk, kita bukan datang kerana nasi, kita bukan datang kerana pelamin, kita datang untuk raih majlis tersebut. Faham ke faham ni? Kan, jangan. Apalah pengantin baju pun biasa. Ya Allah, biarlah baju dia biasa. Tetapi hubungan dia bahagia. Buat apa pakai baju mahal, kemudian lepas kahwin kena bayar balik. Kan? Kita kolek duit orang untuk bayar hutang. Nampak tak, orang datang kolek, berapa mak dapat Q, malam tu kena Q juga. Besok orang yang bagi ayam dah tuntut, nasi dah tuntut. Nampak tak? Q punya tak cukup 5,000. Mampus. Nak cek siapa? Nak tebalkan muka, nak cek orang. Nampak tak? Biar buat. Alhamdulillah PKP datang. Dia menghadkan orang datang ke majlis kita. Terima kasih PKP.
Terima kasih PKP. Kan mungkin saya orang pertama kot yang cakap ni. Kan mudah-mudahan. Terima kasih PKP. Nabi dah ajar kami untuk buat Malimatul Urus bukan untuk besar-besar, tapi sekadar buat semampu yang boleh, tapi orang tetap nak buat besar-besar. Mereka degil tak dengar cakap Nabi. Tapi bila PKP datang, mereka dengar cakap KM. Mereka dengar cakap MKN. Mereka dengar cakap pemimpin, tapi tak nak dengar cakap Nabi SAW. Allah sedihnya. Faham ke faham? Tapi apa pun kita bersyukur. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Terima kasih pada Allah. Okey, insya-Allah. Okey, ada apa? Boleh kita undur. Dah 1 jam lebih dah kan? Kan dah 1 jam lebih dah. Seronok. Terima kasih bagi mereka yang hadir dan bertahan. Dan subhanallah. Doakan Pak Ris ya. Pak Ris doakan anda semua. Semoga kuat. InsyaAllah. Jaga diri baik. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'fir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.